Pengerusi DAP, Lim Guan Eng, memulakan tindakan undang-undang terhadap Ahli Parlimen Kepala Batas, Dr. Siti Mastura Muhammad yang didakwa mengaitkan keluarga bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu dengan Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Guan Eng dalam kenyataan berkata ucapan Mastura itu didakwa dilakukan dalam satu ceramah di Kemaman, Terengganu pada 4 November lalu. Katanya beliau sudah melantik Peguam Datuk Sangkara Narayanan Naik sebagai peguam bagi memulakan prosiding terhadap Siti Mastura. Beliau berkata tindakan itu dilakukan kerana Siti Mastura didakwa menimbulkan ketakutan terhadap DAP dan orang Cina sekaligus membabitkan unsur perkauman dan ekstremis. Guan Eng sebelum ini memberi tempoh 48 jam yang berakhir Khamis kepada Siti Mastura supaya membuktikan dakwaannya itu. Ahli Parlimen Bukit Bendera, Sherlina Abdul Rashid membuat aduan di Balai Polis Brickfield berhubung perkara itu. Katanya tindakan Siti Mastura itu disifatkan seperti tidak bertanggungjawab, malah tiada penyesalan daripadanya kerana membuat ucapan kebencian yang penuh dengan pembohongan, keterlaluan, perkauman dan ekstremis. Dia juga enggan menunjukkan bukti mengenai hubungan kekeluargaan yang didakwa dan tidak menarik balik kenyataan atau memohon maaf atas pembohongan, keterlaluan dan fitnah jahatnya. Terdahulu melalui video berdurasi 46 minit 51 saat itu, Siti Mastura dalam satu majlis dirakam mendakwa pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang yang juga bapa Guan Eng adalah sepupu kepada Ketua Parti Komunis Malaya, Chin Peng. Selain itu, Siti Mastura juga dalam rakaman itu mendakwa bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew adalah sepupu Kit Siang selain mengaitkan isteri Guan Eng dengan Ahli Parlimen Seputih, Teresa Kok. Malah Siti Mastura juga mendakwa pemimpin DAP termasuk Setiausaha Agung DAP dan Menteri Pengangkutan, Anthony Loke, Naib Pengerusi Kebangsaan DAP dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan komen Ahli Parlimen Beruas, Ngeko Ham dan Teresa mempunyai hubungan kekeluargaan. Katanya, penyokong PAS dilihat tidak peduli bahawa dia melakukan pembohongan atau membuat kenyataan berbau perkauman dan ekstremis selagi ia menentang pemimpin DAP. Justru saya menggesa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Widi Yassin menyatakan pendirian mereka secara terbuka mengenai pembohongan, keterlaluan dan fitnah Siti Mastura ini. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sepatutnya memimpin pembangkang dan menjadi Ketua Pembangkang di Parlimen. Veteran UMNO Syahid Samad berpendapat Muhyiddin akan benar-benar dapat memimpin Ahli Parlimen Perikatan Nasional sekiranya dia memegang jawatan itu yang ketika ini dipegang Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin. Syahid melontarkan cadangan itu selepas tindakan 4 Ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Kuala Musang dan Zahari Kecik Jeli. Syahid berkata pimpinan tertinggi PAS dan Bersatu seakan-akan tidak melihat Parlimen sebagai institusi paling penting dalam sistem politik negara. Katanya, bagi saya inilah satu kelemahan PN sehingga membuka ruang kepada ahli-ahli Parlimen mereka beralih sokongan mereka. Kepimpinan politik bukan hanya di peringkat parti, kepimpinan itu juga perlu dilihat dan dirasai dalam Parlimen. Syahid berkata lagi, sistem Parlimen di Malaysia mengiktiraf penyertaan pembangkang menerusi jawatan Ketua Pembangkang. Jawatan itu disertakan dengan allowance dan pejabat serta diberi keutamaan dalam perbahasan untuk orang undang-undang yang penting. Oleh itu, bekas Ketua UMNO Johor Bahru itu berpendapat kehadiran Muhyiddin sebagai Ketua PN di barisan hadapan perang politik di Dewan Rakyat akan meningkatkan motivasi Ahli Parlimen Pembangkang. Katanya, saya pasti mereka Ahli Parlimen Pembangkang tidak sempat rapat dan tidak beberapa kenal sangat dengan Muhyiddin selaku pemimpin tertinggi parti mereka. Dengan menjadikan UMNO sebagai contoh, Syahid berkata kecelaruan berlaku apabila Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidin menyerahkan jawatan itu kepada Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Menurutnya, ia juga menjadi punca berlaku pertembungan dalam UMNO, khususnya membabitkan ahli parlimen dan parti. Katanya kesudahannya Muhyiddin lantik Ismail ketika itu, naib Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri, akhirnya jadi Perdana Menteri ke-9. Sementara itu, naib Presiden Amanah Adil Zohari berkata, tindakan 4 ahli parlimen itu menyokong Anwar bukanlah satu kesalahan. Adli berkata penubuhan kerajaan perpaduan adalah untuk menyatukan tenaga dalam menangani cabaran ekonomi dan sosial pasca wabak COVID-19. Katanya kita mengajak semua pihak untuk bersama-sama dalam kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Bahkan kita juga boleh sahaja menerima sokongan dari Muhyiddin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Presiden terbuka kita meminimkan pembalahan, memperkasakan kerajaan perpaduan dan menyediakan peluang untuk semua pihak bergabung demi kerajaan.